Sebelum ini Nabi Allah Isa telah mengutuskan sahabat dia, tapi konteks pengutusan tu mab'asan qariban, ke tempat yang diutus tu jarak dia dekat. Maka berubahlah air muka mereka dan rasa benda tu memberatkan mereka. Maksudnya yang jadi perselisihan sebelum ni yang Nabi nak cerita dekat sahabat ni, ada sebahagian pengikut Al-Hawariyun ni diutuskan oleh Nabi Isa ke suatu tempat yang mana konteks tempat tu jarak dia dekat. Maksudnya kamu pergi sana, dekat di sisi mereka, mereka rela, mereka reda, mereka terima. Tapi sekiranya jarak yang mereka terima tu jauh, berubah air muka, berasa berat dah, berasa menyusahkan mereka dah. Jadi kaitan konteks awal Nabi sebut benda ni tentang apa yang Nabi nak minta sahabat buat ni. Jadi sebelum ini kita hanya duduk berkelompok di dalam bangsa yang sama macam kita, bangsa Arab. Tapi lepas ni kamu akan kena tulis surat, kamu akan kena utus di luar kelompok kita. Jadi siapa yang akan jadi sasaran Rasulullah ni? Maka Rasulullah menyebutkan antara target utama. Baik, pertama, Kaisar Romawi Timur, Kisra Parsi, Raja Habsyah, Gubernur Mesir, Raja Hirah, Raja Bahrain, Raja Yamamah, dan Amir Basrah. Baik, Rasulullah mengumpulkan antara sahabat-sahabat besar dia yang mungkin yang akan menjadi utusan-utusan. Sekarang ni kita tengok konteks dia. Yang menjadi persoalan paling besar pada masa itu, mana-mana pemimpin, raja atau sesiapa pun yang menerima surat, sesekali mereka tidak akan membuka surat ataupun membaca surat sekiranya mereka menerima surat yang dikirimkan kepada mereka, mereka tak mengenali siapa yang mengirimkannya, tak ada nama. Jadi sebab itu dah popular satu benda yang dikatakan cop pengirim tu. Rasulullah minta buat daripada perak dan kepala ataupun muka cincin itu tertulis 3 kalimah, iaitu Muhammad Rasul Allah. Jadi 3 kalimah ni bukan ditulis satu baris Muhammad Rasul Allah, tapi dibuat Muhammad di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah dalam bentuk muka cincin tadi. Dan isu tentang bentuk diperbuat daripada apa? Kalimah yang ditulis memang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan disebut oleh semua imam-imam besar hadis. Dalam Sahih Bukhari disebut tentang isu cincin. Dalam Sahih Muslim disebut, Abu Daud sebut, Tirmizi sebut, Ibnu Majah sebut, Nasa'i sebut, bahkan Imam Ad-Darimi dalam Musnad dia sebut, dalam Musnad Imam Ahmad pun disebutkan. Yang kesemua imam-imam ini hadis tentang cincin dibuat daripada apa, dan tulisan Muhammad Rasulullah ini bersumber daripada pelayan Rasulullah, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan jadi selepas dibuat cincin tersebut, cincin inilah yang Rasulullah gunakan sebagai cop mohor, ataupun dengan kata lain nama mewakili diri Rasulullah dicopkan di surat tadi untuk dihantar kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin. Jadi selepas Rasulullah wafat, cincin ini seolah-olah jadi warisan dalam pemerintahan dan pengurusan. Lepas Rasulullah wafat pun, Sayyidina Abu Bakar masih menggunakan cincin ini sebagai cop mohor. Wafat Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman pun masih lagi menggunakan cincin yang sama sebagai cop mohor. Dan wafat Sayyidina Umar masih lagi digunakan pada zaman Sayyidina Uthman. Cuma yang jadi permasalahan di hujung-hujung pemerintahan Sayyidina Uthman, cincin ini peristiwa sejarah telah terjatuh ke dalam satu perigi yang disebut perigi Aris. Cincin tu jatuh dalam perigi Aris. Setelah dicari 3 hari masih belum berjumpa. Lalu berakhirlah, tamatlah riwayat kisah cincin Nabi tu. Tapi ada yang mengatakan lepas telaga tu kering, cincin tu dijumpai, dan sekarang ni bukan berada di tangan orang Islam. Sebenarnya banyak benda-benda yang hidden, yang tersembunyi
Termasuk saya nak sebut benda ni pun tak boleh disebut secara umum. Banyak disimpan di Europe, banyak disimpan di Barclays tentang barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang Islam, khazanah-khazanah yang ada connection dengan keluarga Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Baik, apa pun cincin tu kita berakhir di situ. Jadi zaman Saidina Ali dah tidak menggunakan cincin tersebut kerana kehilangan di perigi Al-Aris tadi. Dihyah bin Khalifah ni dikatakan sebagai seorang sahabat yang wajah dia mirip dengan siapa? Wajah dia mirip dengan siapa Dihyah? Dengan malaikat Jibril kan? Pasal apa dengan malaikat Jibril? Dia sebenarnya mungkin kesilap fahaman. Dulu perang Bani Quraizah dulu, yang kita cerita perang Bani Quraizah, waktu Rasulullah dengan 3,000 sahabat ni bertolak ke perkampungan Bani Quraizah, sebelum sampai di benteng Bani Quraizah, Rasulullah melalui satu tempat yang bernama Shawrain. Di Shawrain ini Rasulullah bertemu dengan 2-3 sahabat. Jadi Rasulullah bertanya kepada mereka, hal marra bikum ahadun, adakah sepanjang kamu berada di sini kamu nampak ada sesiapa melintas ataupun melewati kawasan ni? Jadi sahabat duduk situ, dia kata sepanjang kami duduk sini kami tak pernah tengok ataupun melihat sesiapa pun yang lalu dan melintas di sini kecuali ada seorang yang mana sifat dia ni, dia naik keldai, dia naik bighal. Bighal berwarna putih, atas belakang bighal tu ada pelana, pelana tu dilapik dengan kain sutera. Dan kami mengira tengok kepada iras wajah dia, dia itu salah seorang sahabat, iaitu Dihyah ni lah, Dihyah bin Khalifah Al-Kalb. Jadi Rasulullah senyum. Apa jawapan Rasulullah? Zalika Jibril bu'isa ila Bani Quraizah yuzalzilu bihim husunahum wa yaqzifur ru'ba fi qulubihim. Yang sebenar itu adalah Jibril, diutuskan oleh Allah kepada perkampungan Bani Quraizah. Yuzalzilu bihim husunahum, untuk menggoncang-goncangkan benteng mereka, wa yaqzifur ru'ba fi qulubihim, dan untuk menanamkan rasa takut dan gentar di dalam hati-hati mereka. Jadi atas dasar tu, sebab itulah ada ayat yang menyebut Dihyah ni muka dia sama dengan Jibril tu. Sebenarnya kalau kita tengok situ, kebetulan masa tu dia menyerupai macam muka Dihyah. Kalau dia menyerupai macam sahabat lain, orang akan kata sahabat tu pula muka tu boleh buat macam-macam kan. Jadi yang sebenarnya bukan hak pure, tapi itulah keadaan sebenar. Al-Ghassan ini Raja Hirah. Raja Hirah termasuk Raja-Raja Ghassan. Raja-Raja Ghassan ni adalah proksi kepada pemerintahan Rom. Dia ada 2 bangsa Arab ni. Kerajaan Ghassaniyah dulu di Syam, dia proksi kepada Rom. Satu lagi Lakham, dia proksi kepada Parsi. Jadi dulu dah ada orang-orang Arab yang bertindak sebagai buffer ataupun proksi bagi kerajaan besar. Kerajaan besar dulu. Contoh ni macam Ghassan. Macam Ghassan ni, Raja Hirah ni dia proksi kepada Rom. Manakala Lakham dia proksi kepada Parsi. Jadi Rasulullah suruh minta bantuan kepada Syammar tadi supaya menyampaikan surat ni kepada Heraklius ataupun Hercules tadi. Jadi dia pun pilah jumpa kawan ni. Kawan ni pula pada waktu tu sedang bersiap-siap nak menuju ke kota Ilya. Di mana kota Ilya? Kota Ilya berada di Baitul Maqdis, Palestin. Isu dia macam ni sebenarnya. Sebelum surat ni sampai pada Heraklius, sebelum tu terjadi peperangan besar antara Rom dan Parsi. Sebelum peperangan Rom dan Parsi terjadi dan tercetus, Raja Heraklius pernah bernazar, sekiranya dalam peperangan ni dimenangi oleh Rom, maka dia bernazar dia nak berjalan kaki daripada Konstantin, iaitu istana dia di Himsa tu, dia akan jalan kaki sampai ke Palestin. Dia nak berjalan kaki daripada Konstantin, pusat pemerintah Romawi Timur. Nazar dia nak berjalan kaki sampai ke kota Ilya di Palestin. Kemudian dia nak pergi solat, sujud. Solat cara dia lah, sujud 2 rakaat sebagai sujud syukur. Jadi kebetulan waktu nak pergi hantar surat tu, kawan tu tak ada. Heraklius tu nak menyempurnakan nazar dia.
Dan pula Syammar ni sebagai wakil Rom di Dimash ni nak pi buat sambutan besar-besaran, sebab di jalan-jalan tu rakyat tu suruh buka jalan dan berikan penghormatan sepanjang raja ni berjalan. Jadi atas sebab tak mau mengecewakan sahabat Nabi ni, dia kata aku akan utuskan kepada kamu seorang sahabat aku. Yang ni lah sahabat Adi bin Hatim. Waktu tu Adi bin Hatim ni masih beragama Nasrani. Jadi kawan ni lah akan bawa kamu jumpa dengan Heraklius. Kebetulan Heraklius berada di Himsa pada masa tu. Di Himsa ni satu kota di Dimash. Baik. Jadi jumpa dengan Heraklius. Jadi nak disambut ni, jumpalah. Lalu dia serahkan surat tadi. Surat tu Heraklius tak ambil, tetapi melalui Adi bin Hatim yang bawa dia tadi. Adi ambil dengan Dihyah, kemudian bagi kepada Heraklius. Heraklius buka. Agak-agak tulisan apa nak dihantar pada dia? Tulisan apa? Yang paling formal tulisan Arab, jadi dia tak akan faham. Jadi dia panggil dia punya juru terjemah, juru bahasa, suruh baca tu. Jadi ramai di antara pembesar Heraklius mesti ada penasihat-penasihat daripada agama Nasrani, agama Kristian. Jadi seolah-olah nasihat daripada mereka supaya Heraklius mengabaikan surat Nabi tu. Mengabaikan surat Nabi. Cuma special dalam sejarah, ramai di antara kita yang terlepas pandang kisah Ibnu Nasr. Ibnu Nasr ni adalah salah seorang uskup. Bila saya sebut uskup, faham tak apa makna uskup? Uskup tahu? Kalau kita hari ni ada yang dikatakan uskup, ada yang dikata, ada setengah tempat sebut kardinal, ada tempat sebut patriarch, ada tempat sebut padri, senanglah, jenis orang-orang besar. Aku membenarkan dan mempercayai Muhammad tu sebagai Nabi, tapi sebab dia nak jaga kedudukan dan kekuasaan dia, dia tak masuk Islam. Tapi surat Nabi dia jaga betul-betul kan.